Antara kenangan yang manis kalau anak saya lah kan, dia ingat tentang arwah ayah saya, dia ingat bab ni lah. Sebab arwah ayah kau datang rumah kan, dia nak tasmih Al-Fatihah cucu-cucu dia. Datang pada Terengganu ke Seremban, Tok Ki nak dengar baca Fatihah. Cucu ni pun dengarkanlah, betul tak betul dengarkanlah. Lepas tu ni Tok Ki ni duduk tanya matematik. 2 campur 2, 4. 2 campur 10. Maksudnya bukan tak beli mainan beli, bawa pergi makan beli. Tetapi dia tanam juga dalam pemikiran sampailah anak saya sama juga, Imran. Masya Allah, banyak kisah Imran. Nanti tengoklah Imran tu macam mana rupa dia. Imran minta maaf ya Umi sebut Imran sebab mulut dia gini-gini kan. Lepas arwah Tok Ki ni, ayah saya meninggal dunia, satu hari saya tengok Imran solat 2 rakaat tak berhenti-henti lepas maghrib. Masa tu umur dia darjah 1, darjah 1 lebih kurang. Lepas solat 2 rakaat, solat. Lepas solat, solat. Saya perhati dari jauh. Lepas dah selesai, mungkin dia buat 3 kali ke 4 kali. Dia pun panggil dekat. Imran solat apa banyak sangat? Umi, sekarang Tok Ki dah tak boleh solat. Tok Ki dah mati dalam kubur. Imran tolong solat. Saya masa tu menangis. Saya kata, ya Allah, Imran, baiknya Imran. Imran solat untuk Tok Ki. Imran teringat kat Tok Ki lah Umi. Tok Ki mesti tanya ni matematik. Tok Ki mesti tanya pasal Al-Fatihah. Maksudnya kita ni nenek yang solehah ke tidak? Dulu nak jadi ibu yang misali, ibu solehah. Sekarang dia jadi nenek, kena jadi nenek yang solehah. Kita ada ilmu. Nenek berbanding kita dulu jadi ibu, kita tak sempat belajar. Zaman dulu tak ada pengajian macam ni. Tapi Allah bagi kita peluang lagi. Kita ada cucu. Niat, nekat nak jadi cucu, nenek misali, nenek yang solehah. Bila cucu balik, tanam itu dulu. Bukan tak boleh beli mainan, boleh. Tapi janganlah ajar kenangan kita. Bila kita dah meninggal, tinggal Kak Wan mainan. Duk tinggal yang dunia. Tinggal Kak Wan jajan, aiskrim. Wan selalu beli aiskrim. Berilah satu kenangan berkaitan dengan akhirat. Mudah-mudahan dengan itu bila cucu ingat pada kita, dia terus sedekah Al-Fatihah, doakan kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey. Ya. Rabbi habli minas salihin, surah As-Saffat ayat yang ke-100. Surah As-Saffat ayat yang ke-100 itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan ditekan, berhadapan dengan musuh, kemudian Nabi meminta dengan Allah supaya dikurniakan zuriat keturunan. Masa ni Nabi Ibrahim belum lagi dapat anak, umur dah 80 lebih. Kemudian ayat seterusnya kalau kita baca surah As-Saffat ayat 100, 1112, kemudian Allah mengurniakan daripada Nabi Ibrahim itu keturunan yang soleh. Allah kurniakan Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan daripada Nabi Ishak lahirnya para nabi lebih kurang dalam 17 orang nabi lagi. Lahir daripada keturunan Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah. Kita ni insya-Allah amalkanlah doa ni walaupun kita tak sempat jumpa cicit, ciut, apa lagi? Yang generasi ke-5, ke-6, ke-7 lepas meninggal dunia, tapi barakah doa seorang nenek yang solehah. Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan di akhirat kelak mungkin ada cucu cicit kita ini di kalangan alim ulama. Walaupun sekarang kita nampak anak kita tak ada hafaz Quran, tapi mungkin ada cucu cicit yang mungkin kita tak sempat jumpa saat kita hidup. Sebab apa Allah sebut di dalam Al-Quran, di antara kelebihan yang diberikan kepada orang mukmin, orang soleh, dia dikumpulkan di syurga bersama dengan ahli keluarganya, nenek moyangnya, bersama dengan anak cucunya. Dan sekiranya ada di kalangan mereka berada di derajat yang tinggi, kita semua akan berada di derajat yang sama. Contoh cucu kita, ada yang soleh, ada yang warak, ada yang mukhlisin, orang yang ikhlas, ada yang hafaz Quran. Lalu bila dibangkitkan di mahsyar kelak, cucu ni berada di darjat yang tinggi kerana dia ahli Al-Quran. Kita pula duduk di syurga bawah. Bila nak dikumpulkan sebuah keluarga di syurga, bukannya yang atas turun bawah, tak. Semua nenek-nenek, ibu ayah adik-adik ni akan berada di syurga yang tinggi, menyamai, duduk berada di kedudukan ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi wahai nenek yang salihah sekalian, rajinlah berdoa. Firman Allah surah As-Saffat ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Panjang tak doa tu? Pendek sangat. Pendek sangat. Siapa yang ajarkan doa ini? Allah. Melalui firman-Nya, menerusi lidah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Pendek je, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakanlah di sisiku di kalangan anak-anak zuriat keturunan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, masya-Allah. Kita tengok ni. Kembali semula pada tajuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Sesiapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan redha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada redha Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak di dunia ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Muslimat sekalian, saat ini kita semua berada di rumah Allah, tapi niat kita datang berbeza-beza. Ada yang datang dengan niat nak cari redha Allah, ada yang datang nak cari pengampunan Allah, ada yang datang nak dapat petunjuk Allah. Ya Allah, aku ada ujian, aku ada masalah, mudah-mudahan kuliah hari ni aku dapat petunjuk, aku dapat jalan, aku dapat ilham. Ada yang datang untuk selfie dengan ustazah. Contoh, maksud saya tu bukan berdosa. Dia selit sikit, dia selit juga tu kan. Ada intention tu, ada keinginan tu kan. Kalau ada rezeki nak jumpa ustazah, boleh ambil gambar contoh. Sebab semalam kan ada yang bercakap dengan Aminah. Aminah kan ada jaga buku. Aminah tu mu'alaf, masuk Islam lebih kurang 6 tahun 7 tahun. Masya Allah, itu di bawah aktivis Sahabat Amal Care, NGO kami. Ni Husna ada. Jadi ramai makcik-makcik kata macam itulah. Dia kata baik, luah perasaan pada Aminah. Dan Aminah jadi tempat ambil gambar. Kata tak dapat dengan ustazah, ambil gambar dengan Aminah. Saya sebenarnya memang faham. Kadang-kadang ibu-ibu kan rasa teringin nak ada kenangan. Tadi pun kita ada masa sikit kan. Ada yang dapat, Masya Allah. Bukannya kita kata benda tu menyalahi, tapi letakkan niat yang paling besar adalah semuanya redha Allah. Nak cari ilmu kerana Allah, nak perbaiki diri. Dan kita semua akan balik dengan niat masing-masing. Siapa yang datang niat nak dapat redha Allah, insya-Allah dapat redha Allah. Siapa yang niat nak dapat pengampunan Allah, insya-Allah balik dapat pengampunan Allah. Barang siapa tadi pagi tadi sekarang pun boleh pasang niat, tak terlambat. Ustazah dah hujung baru nak pasang niat ni. Tak apa, tak ada masalah. Allah Maha baik, Allah Maha memahami kita. Datang niat supaya Allah ubah akhlak kita. Ya Allah, aku datang nak perbaiki diri, nak jadi isteri solehah. Tadi masa tengah tanda tangan ada seorang wanita, dia doa, ustazah doakan saya jadi isteri solehah. Menangis-nangis minta doa tu. Saya kata, puan memang isteri solehah kalau nangis sampai macam ni. Masa yang minta doa tu, betapa dia nak sangat jadi isteri solehah tu. Ustazah doakan saya, ketak-ketak saya nak jadi isteri solehah. Saya kata, insya-Allah puan isteri solehah. Doakan ustazah, saya nak sangat jadi isteri solehah, nak sabar dengan suami, nak redha. Ustazah doakan saya. Saya kan bila kita boleh nampak seseorang itu keinginannya begitu kuat nak jadi isteri solehah. Dan dalam masa sama kita nampak dia struggle nak jadi isteri solehah. Mungkin ada cabaran yang berat. Untuk jadi isteri solehah kepada suami yang baik, suami yang soleh, ia tidak seberat untuk menjadi isteri yang soleh kepada suami yang akhlaknya buruk. Seorang suami yang tidak memahami, suami yang tidak mempunyai ciri-ciri suami yang baik. Sangat struggle, tetap nak jadi baik, layan baik, cakap baik. Lagi berat, lagi susah nak jadi isteri soleh kepada suami yang tak soleh, maka lagi tinggilah kedudukan wanita ini. Lagi banyaklah pahalanya. Sebab mujahadah dia itu lebih hebat. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kan, pahala sabar itu mengikut kadar ujian tu. Kalau ujian itu lebih berat, maka pahalanya itu lebih berat. Jadi kita jangan letakkan untuk jadi isteri soleh dengan syarat suami tu soleh. Ustazah saya ni boleh nak jadi isteri yang baik dengan syarat suami saya berubah. Ramai yang kata begini pada saya, ustazah saya kalau suami saya okey, saya okey. Dan suami saya pun macam tu. Suami saya pun teruk. Saya apatah lagi, dia kan kena didik saya. Dia cakap macam tu. Saya kata memang betul tanggungjawab suami mendidik. Tapi puan kan dah balik, puan dah mumayyiz. Puan dah terlebih mumayyiz dah, umur dah 30 lebih dah. Puan dah terlebih balik dah. Puan boleh fikir sendiri dah. Puan dah boleh tahu baik dan buruk. Jangan letakkan kita nak berubah kerana manusia lain. Dan bila manusia yang kita ikat tu belum berubah, kita tak nak berubah. Ramai mana isteri yang kata kepada suami dia, bang, kalau awak berubah, awak baik, insya-Allah saya baik. Awak kan pemimpin saya.
Awak yang corakkan saya. Kalau awak rasa saya buruk sebab awak, bukan main lagi. Saya sebut ni bukan saya reka, sebab saya perunding rumah tangga. Ramai isteri bila merunding rumah tangga, dia menyalahkan suami. Masa itulah dia besarkan suami, apa-apa suami. Tapi dalam bab lain dia tak nampak peranan suami dia. Lepas tu saya kata, puan, kalau puan ikhlas nak berhijrah, nak berubah kerana Allah, tidak akan ada apa-apa pun halangan. Suami puan ini hanya alasan puan sahaja. Kalau puan berubah kerana Allah, puan ubah diri puan, puan fikir diri puan, puan baiki solat, puan baiki aurat, puan jaga akhlak semua, insya-Allah Allah nampak keikhlasan puan, Allah akan beri suami perubahan demi perubahan. Saya jumpa ramai dah wanita yang macam ni, jumpa balik, ustazah betul lah selama ni saya fokus nak suami berubah. Tapi sampai masa saya fokus perubahan diri saya saja. Subhanallah ustazah, tak lama, 3 bulan 4 bulan saya nampak perubahan yang besar pada suami. Sebab ramai mana isteri nak suami berubah bukan kerana Allah, tapi untuk dirinya. Untuk dirinya. Dia yang nak suami macam ni, suami macam ni, suami macam ni. Bila suami berubah, alhamdulillah, syukur suami saya dah banyak berubah. Gini. Dan dia rasa suami berubah asbab dia. Tetapi isteri yang ikhlas, dia nak suami dia berubah kerana Allah. Lalu isteri yang begini tidak pernah meninggalkan doa untuk suaminya. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang saleh, sucikanlah hatinya ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah. Subhanallah, insya-Allah mudah-mudahan suami akan betul-betul berubah. Sama juga ada orang dia nak suami dia baca Al-Mulk, dia nak puas hati dia. Bang, bacalah Al-Mulk, bang, bacalah Al-Mulk, nak puas hati dia lah. Tapi seorang isteri yang ikhlas, walaupun suami tak baca Al-Mulk sampai sudah, tidak menggugat dirinya untuk terus istiqamah baca Al-Mulk. Dia baca ikhlas, sehinggalah bila suami dia sama baca Al-Mulk, dia tak ada pun kata nak baca pun, dia tak beli. Dia tak ada kata alhamdulillah dah berubah, berkat saya doakan awak tiap malam tau, akhirnya berubah juga awak ni. Dia tak akan rasa suami itu berubah kerana dirinya. Sebab apa? Dia berdoa, dia meminta, dia mengharap suaminya jadi lelaki yang baik pada pandangan Allah, bukan untuk kepuasan dirinya. Masya Allah, Allahu Akbar.